Kita ada tetamu seterusnya, Haji. Ya. Saudara Hairul Ashraf bin Abbas. Saudara Hairul MPP. ni adalah timbalan YDP MPP. Sekarang masih on. Ya, masih. Cuma beliau berada di Johor, di kampung lah. Okey. Sebab dalam keadaan sekarang tidak berada di kampus. So macam mana Ashraf bercuti? Okey, apa khabar saudara Ashraf? Dengar ke? Alhamdulillah dengar. Terima kasih banyak kerana sudi bersama pada malam ini. Malam ni kita nak bercakap tentang kemerdekaan. Ini kita nak ambil daripada perspektif orang muda. Cuma tadi kita nak lanjutkan daripada mantan VC dulu, Datuk Sulaiman tadi baru bersama. Ada disentuh tentang apa aja tadi? Disiplin. So kita nak mendengar dari pendapat orang muda lah. Ya. Bagaimana disiplin anak-anak muda pasca merdeka ni terhadap erti kemerdekaan, terhadap menghayati, menjiwai semangat patriotik dan sebagainya. Silakan Hairul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan pada ahli moderator kita, Encik Bat, yang lebih mesra dikenali dalam kalangan MPP. Okay, untuk mengenai disiplin yang kata bertepatan dengan sempena kemerdekaan ni, kalau ikutkan pada pandangan saya, untuk generasi pada masa kini, ia lebih kepada pembentukan remaja dalam orang kata pembentukan mereka dari segi jiwa dan minda mereka. Yang itu kita perlu utamakan dulu, di mana pembentukan jiwa dan minda ni yang paling utama, supaya mereka ni boleh yang tadilah macam tadi cakapkan, bagaimana disiplin tu dibentuk untuk kemerdekaan ni, untuk mewujudkan semangat patriotism dalam diri anak-anak generasi masa kini. So untuk kita orang kata untuk memupuk semangat patriotism dalam diri generasi pada masa kini, boleh kita melihat kepada pembinaan jati diri. Kalau ikutkan seperti kalau yang kita sedia maklum, melalui agama, akhlak dia, pendidikan dan bahasa. Dan dari situ kita boleh juga daripada pendidikan, kita boleh mendidik mereka bagaimana untuk membentuk disiplin mereka. Daripada pembinaan jati diri ni juga, daripada perkara-perkara yang saya katakan tadi, seperti agama, pendidikan, bahasa tu, dari situ kita boleh mewujudkan disiplin dalam diri generasi pada masa kini. Dan disiplin ni dia orang kata banyak. Dari segi konsep penggunaan disiplin ni meluas, dari segi pengurusan masa. Pembentukan jati diri, saya tertarik dengan ayat tu. Jadi macam tadi panel yang sebelumnya, Datuk Sulaiman, dia ada juga menyentuh tentang ini. Cuma dia kata kita agak kurang mengenali sejarah. Maknanya kita nak membentuk jati diri, kita kena kenal sejarah dulu. So macam mana kaitan antara dua tu, Khairul? Okey. Kalau ikutkan erti kemerdekaan pada masa kini bagi generasi muda, generasi masa kini, macam saya katakan tadi lah, ia tertumpu kepada pembentukan dari segi jiwa dan minda mereka, yang mana meliputi aspek yang saya katakan tadi, seperti agama, pendidikan dan bahasa tu. Kerana kalau kita lihat, memang betul generasi masa kini kurang kenal mengenai sejarah kemerdekaan negara kita, sejarah-sejarah bagaimana negara kita mencapai kemerdekaan, bagaimana tokoh-tokoh perjuangan kita dahulu, bagaimana mereka mendapatkan memperjuangkan negara untuk mencapai satu kemerdekaan, yang mana semua saya rasa
semua negara mencapai, tapi cara untuk mencapai kemerdekaan tu berbeza-beza caranya, mengikut kepandaian, mengikut atur cara tokoh-tokoh terdahulu. Jadi Syirah, maaf saya celah. Kamu masa di dalam kampus, dah berapa tahun memegang jawatan ni? saya sekarang ni berada di rumah, dan untuk berada di kampus tu saya kalau ikutkan dah hampir 2 tahun dah. 2 tahun 3 saya tahun? dan Tak, untuk dia bukan jawatan MPP ni setahun sekali je. Setahun je. ya betul. Tahun sesi inilah. Ya, ya. Sebab saya kemukakan soalan tu, bagaimana penemuan anda terhadap kualiti-kualiti yang kita sebut tadi? Maksudnya rakan-rakan kamu dalam MPP ni ataupun dari potensi-potensi lain, ada tak benda dia tunjukkan semangat jati diri itu sepanjang kamu berada bersama mereka? Boleh jumpa tak benda itu? As a sample lah. Kalau tidak, kita bercakap aja ada jati diri, ada kebolehan begini, tapi kat mana bahawa dia telah hadir. Kewujudannya tu di mana? Kewujudan. Macam Azizul Hasni Awan nampak dah pingat berok. Ni awak-awak kamu ni macam mana? Mana dia dah mencapai jati diri dia tu? Okay. Dalam perspektif pelajar lah. Okay, untuk kepada tu saya dah menilai untuk bukan saja menilai secara pematian dia dan secara melihat saja, tapi saya nampak barisan-barisan kepimpinan yang berada bersama dengan saya melihat mereka ni ada special keistimewaan mereka sendiri, yang mana mereka ni saya berpendapat mereka ni dilantik, sebenarnya pelantikan mereka ni adalah melalui pelajar-pelajar. Jadi kalau pelajar tak mengenali mereka, yang ada mereka ni ada kemampuan, keistimewaan, so perkara itu mereka takkan berada bersama barisan untuk memimpin sebagai perwakilan pelajar. Jadi dari situ saya mula mengenali mereka, melihat latar belakang mereka, dan mereka sebenarnya ada keunikan, ada kelebihan, seperti mana yang saya bagi contoh pada diri saya. Saya merupakan orang kata bekas fellow perdana kepada Datuk Seri Ismail Sabri yang kini memegang jawatan Perdana Menteri pada tahun 2020, dan kali itu ia merupakan satu titik permulaan kepada saya untuk saya membantu para pelajar yang ada di universiti, khususnya di Universiti Malaysia Terengganu untuk membentuk jati diri mereka melalui program yang dilaksanakan yang saya sertai. Dan Okey, Hairul. Kalau ikut daripada apa yang Hairul cakap tadi, kita nampak dah dari sudut jati diri tu kan. Dan Hairul berada dalam kelompok remaja. Ya. Lebih mengenali golongan-golongan muda lah daripada kami yang berada di depan ni kan. Yang tua-tua. Jadi dalam kelompok remaja ni, golongan-golongan muda kita, generasi muda kita ni, ada orang kata setengah-setengah generasi kita ni tidak mensyukuri ataupun menghargai nikmat kemerdekaan yang kita nikmati sekarang. Adakah benda tu berlaku dalam generasi muda hari ni, Hairul? Okay, perkara tu saya tak boleh nak sangkalkan dah, sebab perkara tu memang benar-benar berlaku, dan tapi ianya tak melibatkan keseluruhan generasi pada masa ini. Ada sebahagian atau segelintirnya yang berlaku pada generasi pada ini. Sebabnya apa yang berlaku sekarang ni, kalau kita lihat generasi kini dengan generasi sebelum kemerdekaan ataupun selepas merdeka untuk tempoh beberapa tahun, kita generasi kini dengan dahulu hidup di dalam satu peredaran zaman yang berbeza, yang mana kalau kita lihat dulu, zaman dulu kurang penggunaan teknologi,
Tetapi teknologi ada, cuma kemampuan atau kecanggihan teknologi itu berfungsi. Kalau kita lihat generasi pada masa kini, sekarang ni mereka, saya berpendapat generasi masa kini dicabar oleh kecanggihan penggunaan teknologi yang mana boleh orang kata memanipulasikan banyak perkara dan boleh mempengaruhi pemikiran mereka, jiwa mereka sendiri. Dari situ perbezaan dari segi zaman, yang mana teknologi yang ada tapi kecanggihannya kurang berbanding dengan kecanggihan sekarang ni yang lebih banyak benda. Dan sekarang pun kita boleh lihat apa-apa maklumat yang kita perlu nak mencari hanya dengan satu jari. Dan sekarang pun kita orang kata nak menuju ke 5G, dan itu satu Adakah perkara teknologi yang semakin berkembang hari ini ya, merosakkan anak muda hari ini? dia tak merosakkan anak muda. Maksud saya penggunaan teknologi ni dia ada kebaikan, ada keburukan, tapi Pro and con. dia terletak pada individu tersebut, generasi pada individu tersebut. Adakah dia nak menggunakan teknologi itu ke arah yang kebaikan, ataupun dia terpesong ataupun bercampur dengan pemikiran atau budaya-budaya luar. Ya, Sebab ya. kita Dia boleh pokok lihat kan. pangkal balik kepada didikan lah. Ya, Kan? betul. Dia gini, Cik Bat dan nama apa? Hairul. Isu ni bukan kita aja bercakap. Orang lain pun bercakap mengenai generasi sekarang yang tertekan dengan berbagai-bagai benda yang mari bertubi-tubi. Tak tertangkas oleh kita. Mak bapak tak sempat nak larang. Cikgu tak sempat nak kata apa. Sebab benda handset ni di tangan masing-masing. Siapa nak sangka benda tu? Cuma yang penting kamu tu kuat. Rakan-rakan kamu boleh bertahan dengan ledakan teknologi yang berbagai cara ni. Tak boleh Instagram, WhatsApp, tak boleh WhatsApp. Apa benda saya lagi, Pak? Yang Facebook. Gram ni. Aduh, bagai-bagai. Kita tak nak kejar. Satu lagi. Kilogramnya apa benda, subhanallah. Tapi sebenarnya alhasilnya kita hendaklah strong di dalam diri kita sendiri. Perkara ni bukan baru ni berlaku. Dah sekian lama dah. Kalau kita tak menggarapnya dengan baik, input teknologi ni, memang kita kalah lah. Kita akan habis begitu saja. Tapi dengan teknologi juga orang boleh berjaya dengan hebatnya. Terutama dalam dunia pekerjaan sekarang lah. Kalau awak gagal menyertai pintasan ekonomi sekarang yang memerlukan gerak cergas kita untuk mencapai dengan jualan dengan cara digital ke whatever lah, COD-nya. Kalau tidak, mana mampu kamu boleh menembusi keperluan pasaran tu. Saya tertarik dengan satu orang kampung kita, dia buat kopok bat. Bermula dengan 2 pekerja saja. Setelah dia gagal dalam bisnes lain, dia buat kopok pun dia mulakan dengan 2 orang. Dalam masa sebulan dia boleh melangkau sehingga 12 pekerja. Cara mana marketing dia? Oh, ni lah. Dung. Itulah kemajuan selepas Iya, mereka tu. itu yang cabaran yang patut kita ada. Hak tu kita penuhi. Jangan kita Allah payah apa nak nega. Tapi kalau awak tak guna kelebihan itu, awak terlepas lah. Okey. Jadi saudara Hairul tadi masih di talian ke dah? Ya, saya masih terputus? talian. Masih. So, okey, saudara Hairul, kita pun masa agak terhad untuk setiap ahli panel. Jadi apa yang saudara cakap tadi, okey. Satunya apa pesanan? Ya, pesanan saudara Hairul sendiri sebagai
generasi muda hari ini kepada kawan-kawan yang seangkatan lah, yang sama, yang berada dalam generasi hari ini, yang terdedah kepada tadi kemajuan-kemajuan teknologi dan sebagainya. Alang-alang tadi kalau Hairul ni pun cakap, alang-alang tergelincir kan. Jadi apa pesanan kepada rakan-rakan, terutamanya sahabat-sahabat di universiti? Sebab saudara Hairul pun timbalan YDP di UMT. So, mungkin ada sedikit pesanan kepada sahabat kita. Okey. Pesanan saya tak banyak sangat, just ringkas je. Mungkin saya ni just orang kata kepercayaan yang dipilih oleh pelajar untuk menjadi wakil antara pengurusan dan pelajar, dan saya berpendapat yang diri saya meletakkan diri saya sebagai contoh untuk pelajar, walaupun saya tahu saya banyak kekurangan, saya banyak orang kata kesilapan dan kelemahan saya, tapi perkara itu saya tambah baik dengan mana saya membantu mana yang perlu menjaga kebajikan pelajar, dan bagaimana pelajar masa kini atau generasi pada masa kini nak orang kata meningkatkan jati diri mereka, boleh menyertai pelbagai aktiviti atau program-program luar yang berdasarkan pemikiran yang rasional, yang membentuk jiwa nurani mereka. Sebab saya lihat banyak program-program ataupun aktiviti yang dijalankan oleh mana-mana persatuan NGO, dan saya percaya dan di barisan kami juga macam saya juga ada orang kata berkongsi kepada aktiviti yang berteraskan jati diri kepada pelajar, seperti yang sebelum ni saya pernah kongsikan mengenai apa itu anugerah remaja perdana, apa itu ARPRM, program-program yang saya kongsikan kepada pelajar kebanyakannya lebih kepada pembentukan jati diri mereka, jiwa mereka, dan bukan itu saja, ada juga perkongsian saya mengenai bagaimana mereka untuk meningkatkan kemahiran mereka, dan juga bagaimana mereka untuk menguruskan diri mereka, dan bagaimana untuk mereka mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi tekanan, cabaran di masyarakat luar apabila mereka tamat belajar di sekolah dan juga di universiti. So pesanan saya nak ucapkan sempena kemerdekaan pada kali ini kepada generasi pada masa kini, khususnya pada pelajar Universiti Malaysia Terengganu. Kurangkan bukanlah kurangkan penggunaan teknologi, tapi kita tambah baik cara penggunaan kita untuk menyebarkan perkara-perkara yang lebih baik. Kurangkan ke yang negatif. Ya, betul. Dari habis itu Awak kena cover kedekan awak lah benda tu. baikkan kepada orang Masuk lain. dalam kampus ni ataupun beritahu sekarang. Okey, Roh. Kita dah di penghujung sebenarnya. Saya nak dengar satu teriakan merdeka daripada anak muda ni. Biar semangat sikit. Nak berapa kali je, Bat? Nak berapa kali Tak tu? apa, walaupun belum detik 12 malam, tapi kita dah di ambang merdeka ni. Dah boleh dah nak teriak merdeka pun kan. Teriak 3 kali. Anak muda semangat. Okey. Baik. Okay. So dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan buat Malaysia yang ke-64. So merdeka. Okey, terima kasih banyak Hairul. Jumpa lagi insya-Allah, mudah-mudahan sehat sejahtera, selamat maju jaya. Kin salam semua pada family. Okey, assalamualaikum. Terima kasih juga.